datang saya ucapkan kepada para penonton. Sebelum kita mulakan, mungkin tuan-tuan dan puan, saya persilakan kalau boleh tolong saya komen sikit di ruangan komen. Saya nak tahu sama ada suara jelas ataupun tidak. Kalau suara jelas, boleh komen lah clear ke, ataupun kalau tak jelas, supaya saya tahu saya perlu ubah suara. Alright, terima kasih Wan Nurdiana, Suzy. Okay. Alhamdulillah. Lagi selamat datang kepada semua di pagi yang insya-Allah berkat ini. Pertama-tamanya saya ucapkan terima kasih kepada Tadabbur Center atas jemputan untuk kita sama-sama mentadabbur satu surah di dalam Al-Quran daripada 114 surah, dan mudah-mudahan insya-Allah kita dapat sesuatu daripada surah ini. Dan saya ajak tuan-tuan dan puan-puan sekalian sama-sama kita mulakan dengan bacaan Ummul Furqan Al-Fatihah. Alhamdulillah. Ya. Subhanallahul azim. Tuan-tuan dan puan-puan, hari ini insya-Allah alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama dan selama-lamanya, sama-samalah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kurniaan dan limpah rezekinya. Hari ini kita dapat lagi bersama-sama bangun dalam keadaan yang sihat, dalam keadaan yang boleh bernafas, dan direzekikan Allah SWT lagi untuk kita sama-sama mentadabbur dan mempelajari tentang satu surah yang sangat istimewa dan berkena pula dengan satu bulan yang mulia, iaitu kita dah masuk dalam bulan Rabiul Awal, di mana bulan ini disebutkan bulan kelahiran Rasul kita, Nabi junjungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hari ini tuan-tuan dan puan-puan, kita akan lihat secara ringkas satu surah, iaitu surah Al-Fil. Jika tuan-tuan dan puan-puan bersama saya boleh buka surah Al-Fil di dalam Al-Quran. Jika di mushaf biasa dalam muka surat 601. Ataupun tuan-tuan dan puan-puan juga boleh buka melalui telefon pintar masing-masing. InsyaAllah kita akan lihat terlebih dahulu ayat ini, surah Al-Fil, dan saya akan bacakan. Moga-moga kita mendapat berkat daripada bacaan Al-Quran tersebut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. صدق الله العظيم. Maksudnya, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, tidakkah engkau, wahai Muhammad, memerhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap pasukan bergajah? Bukankah dia telah menjadikan tipu daya mereka itu sia-sia, dan dia mengirimkan kepada mereka burung yang begitu banyak jumlahnya, dan melempari mereka dengan batu daripada tanah yang dibakar,
sehingga mereka dijadikan Allah Subhanahu Wa Taala seperti daun-daun yang dimakan ulat. Ya tuan-tuan dan puan-puan, serba sedikit tentang surah Al-Fil. Kita semua tahu surah Al-Fil merupakan salah satu surah di juzuk yang terakhir kalau ikut susunannya, iaitu juzuk 30. Dan surah Al-Fil kalau ikut turutan mushafnya adalah surah yang ke-105. Kita boleh kata hujung-hujung lah, hujung-hujung. Dan surah Al-Fil, jika kita lihat pandangan ulama tentang susunan surah Al-Fil, surah Al-Fil ini diturunkan bagi surah yang ke-19. Bermakna ini adalah antara awal surah yang diturunkan kepada Nabi kita SAW, iaitu kategori surah Makkiyah. Dan jika kita lihat definisi Makkiyah ini, antaranya ialah surah yang turun sebelum hijrah. Penting untuk kita tahu perkara ini sebab sebalik surah ini terdapat perkaitan rapat dengan sirah Nabi SAW. Jadi dengan cara itu kita dapat tahu apa sebenarnya konteks yang berlaku di sebalik surah ini. Kita tahu surah ini pendek saja, 5 ayat saja yang kita dah bacakan tadi, 5 ayat yang ringkas tetapi mengandungi perkara yang cukup untuk kita mengambil ibrah daripada ayat-ayat ini. 5 ayat yang kecil tetapi besar maknanya, insya-Allah. Ya tuan-tuan dan puan, dengan masa yang ringkas ini, insya-Allah kita akan lihat secara kesimpulan bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala mention satu kisah yang tidak asing bagi kita, bahkan tidak asing bagi masyarakat Arab, iaitu kisah Al-Fil, kisah gajah. Kita semua tahu sejak daripada kecil kisah ini memang disampaikan kepada kita. Bahkan kalau orang tu dia tak dapat hafal satu Quran pun, ataupun dia tidak hafal surah Al-Fil sekalipun, insya-Allah dia tahu surah Al-Fil ni cerita tentang apa. Sebab cerita ini terlalu, orang kata famous, terlalu tahulah, terlalu kita tahu dah cerita dia. Iaitu berlaku satu insiden di tahun di mana kelahiran Nabi kita SAW, dan lebih kurang 50 hari sebelum Nabi lahir, berlaku peristiwa yang kita panggil sebagai perang ataupun serangan daripada tentera bergajah. Jadi izinkan saya untuk kita sama-sama melihat secara ringkas apa yang berlaku dalam kisah ini supaya kita dapat mengambil manfaat. Iaitu tentera bergajah yang datangnya daripada Yaman, diketuai oleh seorang governor bernama Abraha, atau nama panjang dia adalah nama lain dia, kita kenal sebagai Abraha. Jadi apa yang dia nak buat sebenarnya? Abraha ini di bawah naungan kerajaan Najasyi, kerajaan Habasyah, yang mana bila dia dapat kuasa, autoriti untuk mengendalikan Yaman, maka dia buat satu gereja yang cukup besar untuk dia mempersembahkan ataupun untuk dia memberikan sesuatu kepada Raja Habasyah, kepada Najasyi. Maka dia bina satu bangunan yang cukup besar yang tak pernah lagi dibina pada zaman itu, iaitu satu gereja untuk tempat sembahan mereka. Kita tahu mereka ini beragama Nasrani, dan selepas siapnya tempat ibadat ini, tetap Abraha rasa tidak puas hati. Kenapa? Sebab ketika itu di kawasan Arab semua orang tahu, dan semua orang bila sampai satu musim mereka akan pergi ke satu tempat yang kita kenal tempat ini sampai sekarang memang orang pergi, iaitu di Kaabah, di Masjidil Haram. Maka Abraha dia tak puas hati. Kenapa orang pergi ke Makkah?
Kenapa tak pergi ke tempat aku? Kenapa tak pergi ke sini, Yaman? Sedangkan aku dah bina satu binaan yang cukup indah, cukup besar, nak bandingkan dengan Kaabah. Apa ada kat situ? Kawasan kering, kawasan yang tak ada apa-apa yang menarik, bukan kawasan perancangan pun. Tapi kenapa orang sentiasa pergi ke sana, pergi ke sana, pergi ke sana? Maka dia tak boleh duduk diam. Akhirnya Abrahah ini decide dia nak pergi serang Kaabah ini, hancurkan bangunan ini, dan mudah-mudahan dengan cara itu orang akan berhenti daripada pergi ke Mekah dan datang ke Yaman, datang ke gereja. Kita sebut sebagai Qulais. Nama Qulais pun boleh tahan, dahsyat. Sebab Qulais disebut kata Qulais tu sebab kalau kita pakai kopiah ataupun topi, kita tengok bangunannya cukup besar sampai kita mendongak tu terjatuh. Topi tu sampai terjatuh. That's why diorang panggil bangunan itu Qulais. Jadi apa yang berlaku selepas itu, bila Abrahah tidak puas hati dengan keadaan ini, maka dia merancang untuk menghantar bala tentera serang ke sana. Dan mereka, masyarakat Arab sebenarnya diorang tahu satu unspoken rule, yang mana kita tahu sebenarnya itu adalah doa Nabi kita, Nabi Ibrahim AS, tentang kesejahteraan Mekah. Tetapi masyarakat Arab ketika itu sedia maklum, Mekah ini ada something terhadap dia. Maksudnya, don't mess with Mekah lah. Don't mess with Kaabah terutamanya. Tapi Abrahah kisah apa? Dia kata, tak ada, aku nak serang, kita habiskan supaya Kaabah ini tidak lagi didatangi. Maka disiapkan bala tentera yang cukup besar, berpuluh-puluh ribu, bersama-sama dengan lebih kurang 12 ekor gajah, pergi ke arah Kaabah untuk menghancurkan Kaabah. Diringkaskan cerita, dalam perjalanan terserempak dengan satu golongan Arab yang mahu menentang, tetapi tidak boleh buat apa-apa dengan kebesaran, kehebatan tentera Abraham. Mereka mara sehingga ke satu kawasan berdekatan dengan Kaabah, berdekatan dengan Mekah. Maka mereka merampas barang-barang orang-orang Arab, termasuklah kambing, minta maaf, termasuklah unta yang dibela, yang dimiliki oleh atuk kepada Rasulullah SAW, iaitu kita kenal Abdul Muttalib. Maka Abdul Muttalib punya unta dirampas oleh mereka, dan Abrahah kata, siapa ketua mereka ni? Siapa ketua orang Quraisy ni? Aku nak jumpa. Bakmai dia ni datang jumpa aku, menghadap dengan aku. Kemudian utusan pergilah panggil, datanglah Abdul Muttalib. Dan bila datang Abdul Muttalib berjumpa dengan Abrahah ini, maka Abrahah rasa sesuatu yang wow. Orang ini orang yang tampan, orang yang segak, orang yang kemas, sehingga kan secara automatik Abrahah bila nampak atuk Nabi, atuk Nabi Abdul Muttalib, terus rasa sesuatu, rasa wow. Akhirnya dia orang daripada duduk di tempat keraja ni, dia turun bawah, duduk bersama-sama dengan Abdul Muttalib di permadai ini, dan mereka berbincang. Dia tanyalah dia, apa yang kau mahu datang ke sini? Kata Abdul Muttalib, aku nak balik claim 200 ekor unta yang kau dah ambil, yang kau dah rampas daripada aku. Maka bila dengar perkara ini, dia jadi hairan. Kau orang yang aku kenal sebagai ketua Quraisy, orang yang menjaga Kaabah, tapi bila kau datang ke sini, kau minta hak kau minta unta kau. Habis rasa takjub aku tadi terhadap kau terjatuh. Aku rasa kau ni macam orang-orang biasa saja. Maka kata Abdul Muttalib, unta tadi tu aku tuan dia, maka aku minta hak aku. Tetapi Kaabah yang kau nak serang ini ada tuan dia, dan tuan dia yang akan menjaga Kaabah ini. Maka tak apa, okey, aku pulangkan kau punya unta dan aku teruskan perjalanan untuk aku menyerang Kaabah. Maka tibalah ke satu adegan yang terlalu dahsyat. Secara tiba-tiba dalam perjalanan on the way ke satu tempat ini, maka terhentilah secara tiba-tiba gajah-gajah ini tidak bergerak. Mereka buatlah apa pun, pukul gajah ni, tarik gajah ni tak nak bergerak. Yang berlakunya perkara ini
seperti mana disebutkan Rasulullah SAW ketika peristiwa yang lain semasa di Hudaibiyah, berlaku perkara yang sama, iaitu unta Nabi tak nak bergerak. Sedangkan kita tahu unta Nabi ni dia bukan buat perangai, dia tak biasa buat macam ni, tiba-tiba tak nak bergerak. Maka kata Rasulullah, unta ini dihentikan seperti mana dihentikan al-fil. Bermakna al-fil ini Allah SWT sendiri yang suruh dia berhenti. Maka bila berhentinya gajah ini tak bergerak, dengan askar-askar semua berhenti, datang tiba-tiba satu gerombolan, datangnya burung-burung yang sangat banyak, membawa batu-batu yang dibakar dan jatuhkan. Mereka lempar batu-batu ini sehingga terkena tepat kepada askar-askar dan mereka pun hancur binasa. Tuan-tuan dan puan, ringkasnya cerita macam tu. Tapi apa yang kita nak bincangkan hari ini bukanlah sekadar cerita, kerana kita tahu Al-Quran ini bukan buku cerita. Kalau Al-Quran ini buku cerita, sudahlah kita baca sahaja dan kita dapat seronok sahaja. Tidak sekadar itu. Saya boleh kata lebih kurang macam ni lah. Kita sekarang ini dihidangkan dengan satu hidangan yang lazat. Satu hidangan yang, kalau orang sekarang ni dia tengok gambar yang cantik, dia akan ambil gambar, dia akan upload, dan sekadar itu. Tetapi tidak, Al-Quran ini hidangan yang untuk kita lihat, untuk kita rasai, dan kita nak makan hidangan ini supaya dia jadi darah daging kita, dia jadi sesuatu yang bermanfaat kepada kita. Jadi itulah cara kita nak berinteraksi dengan cerita ini, kerana Al-Quran bukan buku cerita. Maka apa, tuan-tuan, maka apa yang kita boleh belajar daripada surah ini? Apa yang kita boleh belajar daripada surah ini? Saya kongsikan beberapa sahaja daripada ayat ini, iaitu jika kita lihat dalam ayat yang pertama, Allah SWT sebutkan, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Iaitu kata Allah SWT, alam tara kaifa, alam tara, yang mana kita nak bincangkan hari ini. Perkataan alam tara ini tidak disebutkan banyak dalam Quran, lebih kurang ada 33. Dan Allah pilih juga surah ini sebagai surah alam tara, yang bermaksud, tidakkah engkau Muhammad memerhatikan? Jadi, tidakkah engkau memerhatikan cerita ini untuk kita fikirkan, tidakkah mereka ini tidak tahu ke cerita ni? Macam tu lebih kurang. So, bila surah ini diturunkan, Allah kata, tidakkah kau memerhatikan kisah ini, wahai Muhammad? Sebenarnya disampaikan mesej ini kepada semua, bukan kepada Nabi kita Muhammad SAW sahaja. Dan cerita ini, tuan-tuan dan puan, sebenarnya memang dah diketahui pun oleh orang-orang Quraisy, memang dah diketahui pun oleh orang-orang Mekah, dan mereka dah familiar dah dengan cerita ni. Jadi apa yang istimewa? Mereka dah tahulah cerita ni. Sebab walaupun sewaktu cerita ini disampaikan oleh Nabi SAW, ketika itu Nabi dah pun jadi Rasul. Bermakna lebih 40 tahun. Daripada kelahiran Nabi sampai Nabi jadi Rasul 40 tahun. Bermakna lepas itu, cerita ini disebutkan sekali lagi oleh Al-Quran selepas Nabi dilantik menjadi Rasul. Maka apa yang nak disampaikan? Orang-orang Arab ini dah tahu cerita ni, dia dah ma'ruf. Perkara ini dah sampaikan generasi ke generasi. Dia dah jadi cerita tradisional bagi mereka. Maka bila Allah sebutkan alam tara, tidakkah kamu memerhatikan cerita ini? Tidakkah kamu menyaksikan, kamu sendiri dengan mata kepala kamu sendiri, kamu nampak peristiwa ini berlaku? Kamu orang-orang tua, orang-orang yang dah berumur di sana, di Mekah, mereka sendiri menyaksikan dengan mata kepala mereka bagaimana askar ini datang, bagaimana askar ini dihancurkan Allah SWT serta-merta. Mereka lihat perkara ini. Dan mereka tahu, ini bukan perkara-perkara yang biasa. Ini memang benda yang luar biasa, yang ajaib, yang wow, tak pernah berlaku dalam sejarah. Tetapi mereka dapat terima perkara itu. Mereka percaya, oh ini memang perlindungan Allah SWT terhadap Mekah. Maka mereka tahu perkara itu. Sekarang ini,
datang 40 tahun selepas itu, sesuatu yang luar biasa juga berlaku di depan mata mereka. Sesuatu yang tak ada sebelum ini, seperti mana dalam sejarah mereka, iaitu seorang insan yang diutuskan juga, wa arsala alaihim, seperti mana diutuskan ababil ini secara tiba-tiba, maka datang juga Rasulullah SAW diutuskan kepada mereka dengan sesuatu yang tidak pernah dibayangkan oleh mereka. Maka kenapa mereka tidak boleh beriman? Ini perkara yang menjadi tanda tanya kepada mereka ini, yang kita tidak boleh ulang. Iaitu, sekarang ni kamu percaya cerita ini dah berlaku. Kamu tahu cerita ini memang cerita benar, bukan cerita dongeng, bukan legenda, sebab kamu sendiri nampak keadaan ini. Tapi kenapa kamu tak nak percaya? Kenapa kamu tak boleh terima akal kamu? Kamu katakan Rasulullah yang aku hantar ini seolah-olah begitulah. Tidak kamu terima. Kamu kata, oh ini mustahil. Mana ada Rasul? Mana ada datangnya khabar daripada langit dan sebagainya. Sedangkan boleh mereka terima cerita ini, mereka tak boleh terima cerita datangnya seorang Rasul. Itu yang pertama. Tuan-tuan dan puan-puan, yang kedua, pengajaran yang mungkin kita boleh ambil bersama-sama pada pagi ini, iaitu bagaimana kebergantungan orang-orang Quraisy ataupun kebergantungan Abdul Muttalib ketika mana mendapat serangan, mendapat tentangan daripada musuh-musuh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita perhatikan bagaimana Abdul Muttalib, seorang ketua Quraisy yang memang cukup disegani, melaksanakan menguruskan konflik yang berlaku dalam negara dia. Kita di Malaysia sekarang ni berlaku sangat banyak perkara-perkara yang konflik lah kita boleh sebut, dengan politiknya, dengan pandemiknya, dengan keadaan ekonomi kita memang cukup mencabar. Sekarang ini perkara ini berlaku. Dan sama juga ketika mana itu negara Arab, negara Mekah, berlaku sesuatu konflik, berlaku sesuatu yang luar biasa di tempat mereka, iaitu tentangan serangan daripada Abraha. Maka keadaan ini, kalaulah orang yang waras, orang yang difikir dengan logik, dia fikir, oh datang je tentera ini luar daripada kemampuan aku tak boleh dah buat apa-apa. Maka apa patut aku buat? Aku perlu bergantung kepada hanya yang satu, hanya yang mampu, hanya yang berkuasa, iaitu Allah SWT. Dan inilah yang dilakukan oleh Abdul Muttalib, atuk kepada Nabi kita SAW. Maka tuan-tuan dan puan, benda yang kita boleh belajar daripada surah ini, sekarang kita dihadapkan dengan satu keadaan yang cukup dahsyat, dengan pandemiknya, dengan Islam diserang habis-habisan oleh musuh-musuh Islam. Maka kenapa kita tidak melakukan satu perkara yang sama dilakukan oleh Abdul Muttalib, iaitu berharap kepada Allah SWT dan berdoa kepada Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, Abdul Muttalib dan masyarakat Arab ketika itu tidak sekadar berdoa. Mereka juga melakukan sesuatu, mereka juga berikhtiar. Tapi bagaimana Abdul Muttalib punya doa yang bersungguh-sungguh, yang mengharapkan bantuan daripada Allah, yang berserah segala-galanya kepada Allah. Doa inilah yang disambut oleh Allah SWT, dan juga kita pasti doa Nabi Ibrahim yang telah berdoa beberapa tahun sebelum itu, akhirnya menyebabkan Kaabah dan juga Mekah dilindungi oleh Allah SWT. Maka kita berdoa, semoga Allah SWT yang memberi kita ujian ini, yang beri kita cabaran ini, dengan pandemiknya, dengan pelbagai lagi perkara, kita berdoa semoga Allah SWT melindungi juga kita untuk menghadapi konflik-konflik yang berlaku dalam negara kita. Tuan-tuan, yang terakhir yang saya kira tidak sah kalau saya tak cerita, dalam ayat ini kita belajar tentang satu perancangan jahat yang dirancang, yang telah dieksekut oleh musuh-musuh Islam. Iaitu dalam konteks cerita ini, dalam surah Al-Fil, itulah Abraha. Tuan-tuan, kita meyakini kisah dalam Al-Quran ini bukan sekadar
kisah untuk kita dengar, untuk kita hayati, kita seronok seperti baca novel-novel lain, kemudian kita habis situ. Dia tidak terhenti setakat itu. Tetapi kita percaya surah dan juga cerita-cerita di dalam Al-Quran, ceritanya mungkin pada zaman itu, tahun gajah, berlaku peperangan, ada Abraha, ada orang Quraisy dan sebagainya. Terhenti setakat itu, tidak. Tetapi watak-watak ini, dia akan diulang semula dari zaman ke zaman. Iaitu watak Abraha, seorang yang angkuh, orang yang mahu dipuja, orang yang mahu usahanya itu diiktiraf, tidak berpuas hati dengan Kaabah yang diterima, sedangkan kita tahu Kaabah itu bukan dibina semata-mata untuk binaan yang seronok, tidak, tetapi dibina untuk persembahan, dibina untuk kita beribadah. Maka watak-watak ini, kalau kita perhatikan dalam masyarakat kita sekarang, kita lihat diri kita, kita lihat orang sekeliling kita, boleh jadi watak-watak ini berlaku. Bagaimana sekarang ini Islam diserang di Palestin, di Gaza, tidak henti-henti kerana adanya watak-watak seperti Abraha yang tidak puas hati, yang merancangkan sesuatu untuk menghina, untuk menyerang Islam habis-habisan. Maka tuan-tuan, itu yang kita nampak secara jelas. Tapi di negara kita mungkin tidak berlaku satu peperangan, satu serangan ketenteraan. Kerana kita zaman sekarang mungkin tidaklah datangnya gajah, kita tengok tiba-tiba gajah datang serang Malaysia, tidak. Tetapi musuh-musuh Islam ini tetap akan ada, tetap akan menyerang dengan cara yang berbeza. Itu maksud saya, wataknya mungkin berubah dan caranya mungkin berubah, tetapi mereka merancang perancangan yang jahat untuk menyerang Islam, untuk menyerang kita. Maka yakinlah kita bahawa bila Allah SWT sebut dalam ayat kedua, alam yaj'al kaidahum fi tadlil, iaitu bukankah dia telah menjadikan tipu daya mereka ini sia-sia, iaitu Allah menggunakan perkataan yaj'al, fi'il mudhari', bermaksud continuously segala apa perancangan jahat yang dirancang oleh mereka-mereka yang memusuhi Islam, akhirnya Allah akan tukarkan perancangan mereka ini, akhirnya akan rosak, akan hancur, akan gagal. Dan itulah yang Allah akan buat terus-terusan sepanjang zaman kepada mereka yang merancang perancangan jahat untuk menghancurkan Islam. Kenapa saya cerita perkara ini? Kerana mungkin kita ingat musuh-musuh Islam itu, mereka ini habislah mereka, musuh-musuh Islam akhirnya akan dihancurkan. Tetapi kita tidak perasan, boleh jadi watak-watak ini, perangai-perangai ini, kita tak mahu ada dalam diri kita. Bagaimana keangkuhan Abraha ini yang tidak puas hati dengan Kaabah, mendapat kemasyhuran, mendapat orang datang beramai-ramai ke situ. Kita tidak mahu ada perangai seperti perangai Abraha. Kita juga tidak mahu dalam cerita ini ada seorang pembelot. Dia ni bersetongkol orang Arab yang membantu masyarakat ini, membantu Abraha ini untuk membuat serangan. Kita juga tidak mahu menjadi seperti orang-orang ini. Orang yang membantu musuh Islam untuk menghancurkan Islam. Kita tidak mahu tergolong dalam golongan ini. Maka tuan-tuan dan puan, kita dapat kisah ini, kita dapat baca ibrah daripada cerita-cerita ini. Mudah-mudahan kita berhati-hati dengan watak-watak yang ada ini. Kita berhati-hati maksudnya kita semak, adakah kita sombong, angkuh seperti Abraha? Mudah-mudahan tidak. Jika ada, kita ubah, kita singkirkan perasaan-perasaan ini. Dan sebagai kesimpulan, tuan-tuan dan puan-puan, tidak cukup seperti apa yang saya ceritakan di sini saja, kerana mungkin saya sendiri yang lemah, mungkin masa kita sendiri yang tidak cukup banyak untuk kita bincangkan satu surah yang cukup ta'ajub, cukup hebat untuk kita bincangkan. Maka saya sarankan tuan-tuan dan puan-puan, bolehlah panjangkan bacaan, bolehlah lihat bagaimana ulasan-ulasan ulama tentang surah ini untuk kita dapat iktibar daripada surah ini. Dan selepas ini, jika kita membaca surah ini lagi, jika kita membaca di dalam solat atau di luar solat, kita dapat memikirkan, kita dapat menghayati
bagaimana kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala dalam menunjukkan, dalam menghancurkan musuh-musuh Islam. Dan ini menjadi bukti bahawa kuasa Allah itu tiada hadnya. Allah boleh melakukan apa saja yang Allah mahu, dan kita sebagai orang yang beriman kepada Allah SWT kena yakin bahawa kita beriman bukan sekadar beriman kepada yang biasa-biasa, tidak, tetapi kita beriman kepada Allah SWT, Tuhan Rabb yang menjaga Kaabah, Tuhan yang sama juga yang menghancurkan bala tentera Abrahah, dan Tuhan yang sama yang mendatangkan burung ababil dan tak tahu datang daripada mana. Kerana apa saja Allah boleh buat. Kita kena yakin dan percaya. Kita sebagai manusia yang tidak ada apa-apa, tetaplah kena beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang mampu untuk melakukan segala perkara. Tuan-tuan dan puan, sekadar itu sahaja perkongsian kita pada pagi ini. Semoga kita mendapat sesuatu ibrah dan juga pengajaran untuk kita amalkan bersama-sama. Dan saya doakan tuan-tuan dan puan yang bersama-sama kita pada pagi ini dan juga yang tidak sempat bersama kita, semoga dilancarkan urusan dan tolong jaga diri. Kita perangi habis-habisan wabak pandemik ini, dan moga-moga Allah SWT melindungi kita dan cepat-cepat menyelesaikan, cepat-cepat menghapuskan pandemik yang tidak berkesudahan ini. Wallahu alam. Segala yang baik itu datang daripada Allah, yang buruk itu mungkin daripada kelemahan diri saya sendiri. Kita tangguh, kita sudahi perkongsian kita, tadabbur kita pada pagi ini dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Saya ucapkan terima kasih kepada semua yang bersama kita pada pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.